Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua. Okey, jadi cikgu akan sambung berkaitan dengan subtopik 13.2.2 muka surat 284 daripada buku teks matematik kamu, iaitu kebarangkalian suatu peristiwa. Okey, lambungan sebiji dadu adil mempunyai 6 kesudahan yang mungkin, iaitu nombor 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Diandaikan semua nombor mendapat kebarangkalian sama rata bagi satu lambungan, pertimbangkan peristiwa berikut. 1. Kebarangkalian mendapat nombor 4. 2. Kebarangkalian mendapat nombor ganjil daripada satu lambungan dadu adil. Okey, kita tengok penyelesaian untuk contoh. Okey, kita tengok dulu sambungan. Daripada senarai kesudahan, kejadian mendapat nombor 4 hanya berlaku sekali saja kerana dalam permukaan dadu ada bilangan titik 4 satu saja. Jadi kebarangkalian mendapat nombor 4 daripada satu lambungan ialah sekali daripada 6. Jadi iaitu 1/6. Kejadian mendapat nombor ganjil ialah 3 kali, iaitu nombor 1, 3 dan 5. Jadi kebarangkalian mendapat nombor ganjil bagi satu lambungan ialah 3 kali daripada 6, iaitu 3 bahagi 6. Jadi kita boleh kecilkan sama dengan 1/2. Daripada dua situasi di atas, bilangan kesudahan lambungan dadu adil diwakili oleh bilangan ruang sampel, dan bilangan kejadian suatu peristiwa diwakili oleh bilangan A, kurungan A ya. Bilangan kurungan A iaitu bilangan berlakunya peristiwa A tu. Kebarangkalian suatu peristiwa diwakili oleh P untuk kebarangkalian, dan kurungan A itu peristiwa A lah. Maka kebarangkalian suatu peristiwa A diwakili oleh P kurungan A sama dengan bilangan berlakunya peristiwa A bahagi dengan bilangan ruang sampel. Jadual di sebelah menunjukkan hasil tambah 2 biji dadu adil secara teori. Daripada jadual, hasil tambah 2 biji dadu adil yang bernilai 5 muncul sebanyak 4 kali. Maka kebarangkalian memperoleh hasil tambah 2 biji dadu yang bernilai 5 daripada jadual ialah 4 daripada 36. Jadi kamu boleh kecilkan jadi 1/9. Kebarangkalian ini digelar kebarangkalian teori. Apabila eksperimen melambung 2 biji dadu adil dilakukan sebanyak 36 percubaan, hasil tambah 2 biji dadu adil yang bernilai 5 muncul sebanyak 12 kali. Kebarangkalian memperoleh hasil tambah 2 biji dadu adil yang bernilai 5 daripada eksperimen tersebut ialah 12 daripada 36. 36 dapat kat mana? Tengok ni. 6 darab 6 dapat 36. Jadi boleh kecilkan sama dengan 1 bahagi dengan 3 atau 1/3. Kebarangkalian ini digelar kebarangkalian eksperimen. Okey, kita tengok seterusnya. Subtopik 13.2.3 menentukan kebarangkalian. Kebarangkalian bagi suatu peristiwa A berlaku boleh ditentukan dengan rumus seperti berikut. P besar adalah kebarangkalian kurungan A peristiwa A sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan ruang sampel. S adalah ruang sampel. Okey, contoh 7. Sebiji apel diambil dari sebuah kotak yang mengandungi 25 biji apel hijau dan 35 biji apel merah. Hitung kebarangkalian apel berwarna hijau diambil. Jadi kena tahu dulu bilangan apel hijau ada 25 biji. Jumlah apel dalam kotak sama dengan 25 tambah 35 sama dengan 60 biji. Anggap A ialah peristiwa mendapat apel hijau. Jadi kebarangkalian mendapat apel hijau, tulis P untuk kebarangkalian kurungan peristiwa adalah mendapat apel hijau, kurungan apel hijau sama dengan bilangan apel hijau bahagi dengan jumlah apel. Jadi kebarangkalian peristiwa A sama dengan bilangan A bahagi bilangan S. S adalah ruang sampel, A peristiwa A. Sama dengan bilangan apel hijau sama dengan 25 bahagi dengan jumlah apel sama dengan 60. Jadi boleh permudahkan sama dengan 25 bahagi 5 sama dengan 5, dan 60 bahagi 5 sama dengan 12. Jadi 5/12. Jadi kebarangkalian boleh ditulis dalam bentuk pecahan, beratus atau nombor perpuluhan. Okey, kita tengok contoh 8. Peranjit mendapat wang saku sebanyak RM5 pada setiap hari Selasa, Rabu dan Khamis.
Hitung kebarangkalian dia mendapat wang sebanyak RM5 dalam 4 minggu. Anggap A ialah peristiwa mendapat wang saku. Jumlah hari adalah hari Selasa, Rabu dan Khamis dalam 4 minggu. Okey. Jadi bilangan peristiwa A sama dengan 4 darab dengan 3 hari lah, Selasa, Rabu, Khamis. 4 dan 3 sama dengan 12 hari. Jumlah hari dalam 4 minggu, bilangan S sama dengan 4 darab 7 sama dengan 28 hari. Jadi kebarangkalian mendapat wang saku sebanyak RM5 dalam 4 minggu, iaitu P kurungan A sama dengan bilangan peristiwa A, bilangan kurungan N kecil kurungan A besar bahagi dengan N kecil kurungan S. S itu adalah ruang sampel, jumlah bilangan ruang sampel, sama dengan 12 bahagi 28 sama dengan 3/7. 12/28 ni kamu permudahkan dapat 3/7. Okey, alright, seterusnya kita tengok subtopik 13.3, kebarangkalian peristiwa pelengkap. Di mana macam mana untuk memerihalkan peristiwa pelengkap. Okey, perhatikan gambaran jawapan. Ini dipanggil gambaran jawapan. Okey, ini adalah satu bentuk gambaran jawapan. Ini adalah simbol set. Okey, ini kamu kena ingat baliklah, daripada aktiviti di atas, set semesta terdiri daripada 9 nombor pertama keadaan 3. Okey, iaitu 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 28, 21, 24, 21, 24, 27. Okey. Dan A ialah subset bagi set semesta A prime. Ini A prime. A prime. A prime ini adalah pelengkap. A pelengkap. Okey. A prime ialah pelengkap bagi set A. Maksudnya kecuali set A lah, A prime ni. Hubungan antara set A dengan set semesta ditunjukkan dalam gambaran jawapan di sebelah. Peristiwa pelengkap bagi peristiwa A dalam suatu ruang sampel S adalah terdiri daripada sumber kesudahan yang bukan kesudahan A. Okey. Jadi merujuk pada gambaran jawapan tersebut, dalam kebarangkalian ruang sampel S ialah set semesta. Jika set A mewakili peristiwa A, maka set A prime atau A pelengkap ialah peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Kebarangkalian memilih nombor genap, okey, iaitu P kurungan A sama dengan 4/9. Kebarangkalian memilih bukan nombor genap, ataupun P A prime atau A pelengkap sama dengan 1 tolak 4/9, kamu akan dapat 5/9. Macam mana nak buat? Cikgu tunjuk. 1 tolak 4/9. Okey, 1 tolak 4/9. Okey, tak nampak. Okey, 1 tolak 4/9. Okey, ini 1/1 darab 9, samakan pembawah dia ataupun darab 9, jadi 9/9 tolak 4/9. 9 tolak 4 sama dengan 5/9. Okey, alright. Itu yang dapat 5/9. Okey, jadi kebarangkalian A pelengkap sama dengan 5/9. Jadi kebarangkalian memilih. Okey, jadi P A iaitu kebarangkalian memilih nombor genap tambah dengan P A prime atau A pelengkap, itu kebarangkalian memilih bukan nombor genap, sama dengan 4/9 tambah 5/9 sama dengan 9/9, atau bila dipermudahkan sama dengan 1. Didapati P kurungan A tambah P kurungan A pelengkap sama dengan 1. Oleh itu P kurungan A pelengkap sama dengan 1 tolak P kurungan A. Di mana nilai P kurungan A ni lebih kecil sama dengan 1 dan lebih besar sama dengan 0. Okey, ingat, jika P kurungan A sama dengan 0, peristiwa A pasti tidak berlaku. Dan jika P kurungan A sama dengan 1, peristiwa A pasti berlaku. Ini kena tahu. Okey, kita tengok pula contoh 9. Seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan kuntuman bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30.
mengikut tertib menaik. A ialah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan keuntungan bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Perihalkan peristiwa pelengkap A prime dalam perkataan satu, perkataan yang kedua, tata tanda set. Jadi pertama sekali kamu kena cari ruang sampel. Ruang sampel S sama dengan ada 15 jambak bunga. Dan setiap jambak bunga ni adalah dalam kiraan ganjil 1 hingga 30 mengikut tertib menaik. Okey. Kemudian A ialah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan keuntungan bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Kuasa 2 sempurna ni maksudnya kalau kita cari punca kuasa 2 bagi nombor tersebut, kita dapat nombor bulat. Okey. Jadi kamu kena pilih daripada senarai nombor 1 hingga 30 yang mana adalah nombor kuasa 2 sempurna. Okey, jadi itu adalah ruang sampel atau S. Jadi S sama dengan dalam bentuk tata tanda set nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Okey, sorry. Yang ni salah cikgu. Contoh 9, okey, cikgu ulang balik ah. Ni ada kesalahan sedikit. Contoh 9 ni dia minta kamu perihalkan peristiwa pelengkap A prime dalam satu perkataan. Okey, pertama sekali kena cari ruang sampel S. Ruang sampel adalah kita baca soalan. Seorang pekerja di kedai bunga menyusun 15 jambak bunga mengikut bilangan keuntungan bunga dalam kiraan ganjil 1 hingga 30. Jadi kena ruang sampel dia adalah nombor ganjil lah. Nombor ganjil bukan nombor kuasa 2 sempurna, nombor ganjil daripada nombor 1 hingga 30. Jadi nombor ganjil dia adalah nombor 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 dan 29. Itu adalah nombor ganjil. Kemudian peristiwa A. Peristiwa A itu adalah peristiwa menjual jambak bunga yang mempunyai bilangan keuntungan bunga dengan nilai kuasa 2 sempurna. Ini baru nilai kuasa 2 sempurna, iaitu kalau kamu ambil nombor tersebut, cari punca kuasa 2, kamu dapat nombor bulat. Jadi kena pilih daripada nombor ni yang mana adalah suatu nombor punca kuasa 2 sempurna. Jadi yang pertama adalah nombor apa? Nombor 9. Kemudian nombor 25. Kalau punca kuasa 29 dapat 3 nombor bulat. Dan punca kuasa 25 dapat 5 nombor bulat. Jadi peristiwa A adalah dalam bentuk tata tanda set 9,25. Okey, alright. Kita tengok pula peristiwa nombor 2. Dalam bentuk tata tanda set bukan nombor 1 ni kita perihalkan peristiwa pelengkap A pelengkap dalam perkataan. Jadi A prime adalah peristiwa sama dengan peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Kerana peristiwa A adalah peristiwa memilih nombor yang mempunyai kuasa 2 sempurna. Jadi A pelengkap adalah sebaliknya, kecuali A tu. Jadi A pelengkap adalah peristiwa memilih nombor bukan kuasa 2 sempurna. Okey, nombor 2. A pelengkap sama dengan kamu kena tulis daripada ruang sampel ni A pelengkap adalah kecuali nombor 9 dan 25, iaitu dalam bentuk tata tanda set, itu nombor 1, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 27 dan 29. Okey, itu adalah jawapan untuk contoh 9. Okey, alright, kita tengok contoh 10 pula. Kebarangkalian peristiwa pelengkap. Satu nombor dipilih secara rawak daripada set integer daripada 1 hingga 20. A ialah peristiwa memilih nombor perdana. Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap bagi peristiwa A. Pertama, kamu kena tulis dulu ruang sampel. Ruang sampel tu apa? Senaraikan nombor 1 hingga 20. Tulis dalam bentuk tanda tanda set nombor 1 hingga 20. Kemudian peristiwa A
ialah memilih nombor perdana. Jadi daripada ruang sampel ni kamu kena pilih nombor perdana. Ingat nombor perdana, nombor bermula dengan nombor 2, nombor yang boleh dibagi tepat dengan dirinya sendiri dan nombor 1 saja. Jadi peristiwa A nombor perdana adalah nombor 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 dan 19. Dan kebarangkalian peristiwa A sama dengan P kurungan A sama dengan bilangan peristiwa A bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel sama dengan 8 bahagi dengan 20 sama dengan, kamu permudahkan, dapat 2/5. Okey, itu adalah jawapan contoh 10. Okey, kita tengok yang seterusnya. Nak cari, okey, soalan dia minta kamu cari apa ni? Sekejap. Hitung kebarangkalian peristiwa pelengkap. Okey, yang kamu dapat adalah kebarangkalian peristiwa PA 2/5. Jadi kalau peristiwa pelengkap, maksudnya dah dapat peristiwa A ni, terus boleh guna formula iaitu 1 tolak 2/5 sama dengan 1/1 darab tolak 1/1 tolak 2/5 sama gapan bawah dia darab 5 darab 5 sama dengan 5 tolak 2/5 sama dengan 3/5. Jadi kebarangkalian peristiwa A pelengkap P kurungan A prime sama dengan 3/5. Okey, A 3/5. Okey, kita tengok dekat sini. Okey, ada dua kaedah. Kaedah pertama, gunakan formula P kurungan A prime. A prime adalah peristiwa pelengkap lah, sama dengan 1 tolak P kurungan A sama dengan 1 tolak 8/20 sama dengan 12/20. Jadi boleh kecilkan sama dengan 3/5. Ataupun boleh guna kaedah 2, peristiwa A pelengkap adalah kamu pilih daripada ruang sampel yang mana merupakan bukan nombor perdana, iaitu nombor 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18 dan 20. Jadi kiralah bilangan peristiwa A prime. Kita guna formula P kurungan A prime, A pelengkap sama dengan N adalah bilangan unsur bagi peristiwa A pelengkap bahagi dengan bilangan unsur dalam ruang sampel sama dengan 12 bahagi 20 sama dengan 3/5. Okey, seterusnya kita tengok contoh ke-11. Gambar rajah Venn di sebelah menunjukkan unsur dalam set semesta. Hitung kebarangkalian memilih peristiwa pelengkap ataupun A prime. Jadi penyelesaian dia, bilangan unsur peristiwa pelengkap. Okey. Jadi mula-mula sekali nak buat yang ini, kita kena tahulah peristiwa pelengkap ni adalah suatu unsur yang berada di luar set A dan set B, iaitu unsur 90, 92, 94, 96 dan 98. Jadi kita ada 5 lah. Jadi bilangan unsur peristiwa pelengkap, bilangan N adalah bilangan kurungan A prime, maksudnya peristiwa A pelengkap sama dengan 5. Dan bilangan unsur set semesta, maksudnya bilangan unsur bagi ke semua unsur yang ada dalam set semesta. Okey, iaitu unsur yang ada dalam set A dan set B ada 5 tambah dengan 5, jadi bilangan unsur dalam set semesta sama dengan 10. Jadi kebarangkalian peristiwa pelengkap P kurungan A prime sama dengan bilangan iaitu N kurungan A prime bahagi dengan N kurungan S sama dengan 5 bahagi 10 sama dengan 1/2. Okey, itu jawapan untuk contoh 11. Okey, kita tengok pula kepada subtopik 13.4, iaitu kebarangkalian mudah. Kita tengok pada penyelesaian masalah yang melibatkan kebarangkalian mudah, itu contoh 12. Okey, soalannya, seorang usahawan kemeja mampu menghasilkan 80 helai kemeja dalam masa sebulan. Dia berjaya menjual 15 helai kemeja dalam masa seminggu. Keuntungan menjual 15 helai kemeja tersebut ialah RM135. Soalan pertama, hitung A, kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan. B, keuntungan diperoleh dalam masa 2 bulan.
Dan C, kebarangkalian baju yang tidak terjual dalam masa sebulan. Jadi kita kena faham masalah dulu, iaitu yang A, kebarangkalian kemeja terjual dalam masa tersebut. B, keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan. C, kebarangkalian jumlah baju yang tidak terjual dalam masa sebulan. Kemudian kena rancang strategi di mana ruang sampel tu apa? Ruang sampel tu adalah bilangan kemeja yang dihasilkan, iaitu sama dengan 80 helai kemeja dalam masa sebulan. Dan peristiwa A tu apa? Peristiwa A adalah jumlah baju yang terjual dalam masa sebulan. Dan dalam soalan sudah diberikan di mana usahawan ini berjaya menjual 15 helai kemeja dalam seminggu. Kalau sebulan ada 4 minggu, jadi 15 kali 4. 15 kali 4 sama dengan 80. 15 kali 4. 15 kali 4 sama dengan 60. Okey. Jadi bilangan peristiwa A sama dengan 60 lah. Iaitu bilangan baju yang terjual dalam masa sebulan. Kemudian kita kena guna laksanakan strategi. Okey. Untuk selesaikan soalan ini. Okey. Okey, yang pertama A. Nak cari kebarangkalian kemeja terjual dalam masa sebulan. Jadi bilangan kemeja yang dijual dalam masa sebulan iaitu 60 bahagi dengan jumlah kemeja yang dihasilkan dalam masa sebulan, 60 bagi 80. Kita boleh kecilkan atau permudahkan sama dengan 3/4. Itu jawapan A. Jawapan B pula, keuntungan yang diperoleh dalam masa 2 bulan. Okey, kena tahulah jumlah baju yang dapat dijual dalam masa 2 bulan sama dengan 3/4 darab 80. 3/4 tu adalah kebarangkalian dapat jual baju dalam tempoh sebulan. Darab dengan bilangan helai baju yang dihasilkan dalam sebulan, iaitu darab 80. Kemudian darab 2 lah kerana 2 bulan. Jadi 3/4 darab 80 darab 2 sama dengan 120 helai. Dan jumlah keuntungan sama dengan 120 per 15 darab 135 sama dengan RM1080. Okey. Itu adalah jumlah keuntungannya. Kemudian yang C pula, kebarangkalian baju yang tidak dijual dalam masa sebulan. Jadi kebarangkalian baju yang tidak dijual dalam masa sebulan boleh gunakan rumus P peristiwa A pelengkap ataupun P kurungan A prime sama dengan 1 tolak P kurungan A. P kurungan A itu adalah peristiwa baju yang dapat dijual dalam masa sebulan. Jadi sama dengan 1 tolak 3/4 sama dengan 1/4. Jadi jumlah baju yang tidak dapat dijual dalam masa sebulan sama dengan 1/4 darab 80. 80 ni jumlah baju yang dikeluarkan dalam masa sebulan lah. Jadi sama dengan 20 helai. Okey, itu adalah jawapan untuk contoh 12. Okey, dan kita tengok kepada dah tak ada dah. Sampai contoh 12 saja, dan cikgu nak kamu tolong ulang kaji tajuk ni. Selesai ulang kaji, cuba jawab soalan latihan dalam tajuk ni, dan kalau ada masalah boleh maklumkan pada cikgu dalam Telegram. Okey, sekian, terima kasih.